Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita bersambung dengan video 2 part 2 pasal basic about forex. So kita proceed terus So cara nak register dengan broker sangat-sangat senang Ini korang just tekan je link yang aku sediakan dekat ruangan description. Kenapa aku pilih broker ni? Sebab broker Just Forex ni okay, sangat-sangat bagi aku dia punya execution adalah sangat-sangat cepat. Spread tak terlalu besar, tak terlalu kecil, is standard. Alright. Lepas tu cara kita nak deposit sangat-sangat mudah, and then cara kita nak withdraw pun sangat-sangat mudah. Alright, so sangat-sangat senang dengan broker Just Forex ni, sangat-sangat friendly lah sebenarnya cakap. Okay, first kali korang tekan je link yang aku bagi. So korang akan dapat link. So link dia macam ni lah. And then yang bestnya pasal broker Just Forex ni, right, so korang akan dapat bonus 120%. Okay. So andai kata kalau korang deposit katalah $1,000. Alright, kita bagi contoh katalah $1,000. So korang akan dapat dalam akaun korang dalam lebih kurang $2,400. Okay, $2,400. So korang boleh hentak akaun korang. Senang cakap hentak. Tak boleh lah nak hentak sangat kan kita, sebab kita kena jaga money management apa semua. Tapi korang ada margin yang besar sikit lah. Senang cakap, korang boleh main dengan lot yang lebih besar lah senang cakap. Okay. Alright, so cara nak dapatkan account ni, nak dapatkan account pula. Cara korang nak register dengan broker ni, korang just tekan yang link aku bagi ni, and then terus tekan daftar sekarang. Alright. So lepas korang tekan daftar sekarang, and then korang pilih lah ni Malaysia, lepas tu masukkan email apa semua. So lepas masukkan email, korang perlukan dua benda yang wajib. Okay, dua benda yang wajib. Right, so dua benda yang wajib ni adalah, pertama adalah IC. Okay, kau punya identity card. Korang punya identity card. And then lagi satu adalah korang punya bank account ataupun bank statement ataupun bil api ataupun apa lagi dua ni cukup lah. Yang ni je, tak payah banyak ni je, korang perlukan ni je cukup. Right, so dua perkara ni korang wajib ada. Kalau korang tak ada, memang susah nak register dengan Just Forex. Alright, so identity card ni of course lah korang kan memang diperlukan lah sebab broker dia nak kita ni register sebagai human lah. Dia orang tak nak robot yang register. Okay. So identity card ni sangat-sangat penting. And then bank account, bank statement, bil api atau yang ni adalah untuk just pengesahan je, verification je ni. Verification. Dia orang just nak tengok korang punya IC ni sama tak dengan alamat dekat dalam bank account korang ataupun bank statement saya cakap. Okay, ataupun bank statement ataupun bil api ataupun bil air. Alright. So ni just verification saja. Korang tak payah pening-pening kepala. Okay, so cukup ada dua benda ni, korang allowed to trade menggunakan broker Just Forex. Alright, so kita proceed dengan cara-cara register tadi. So korang register macam biasa. Lepas korang register, korang pergi dekat bahagian okay, so bila korang dah login, korang akan dapat paparan macam ni lah. So belah kiri ni adalah dashboard. So ini adalah bahagian-bahagian dashboard. So kalau kata korang nak create account terus, alright, so nak create account, just pergi dekat account saya ataupun dalam bahasa English dalam English adalah dalam English adalah my account lah kot kan. Okey, lepas tu korang pergi dekat atas sebelah kanan ni. So sama je, paparan dia dengan dalam telefon sama je, korang boleh guna mana-mana tak kisah. Alright, so tekan buka account baru. Lepas tu pilih standard. Okay, tak perlu pakai pro, tak perlu pakai raw spread ni sebab sebab kalau pro ada commission. Kalau korang pakai standard, korang tak ada commission. Maksudnya macam ni, kalau korang masuk lot kosong, katalah lot 1 korang akan dikenakan charge masa nak trade nanti. Alright, so better korang pakai standard. Dia punya spread pun cantik je. Korang tak payah risau lah. Kalau peak hour memang okey, tak ada masalah. Cumanya waktu-waktu dah market dah slow, memang mana-mana broker pun akan kembang dia punya spread. Okay, so tak bagi aku Just Forex ni
sangat sesuai lah kalau kita register sebagai account standard dah cukup dah. Alright. So lepas tu dah tekan tu, tekan MT4. Jangan pilih MT5 jangan pilih MT5. Pilih MT4 dulu. Pilih MT4 and then terus pilih standard and then buka lah. Korang nak buka account live, buka account live. Kalau nak buka account demo, tekan je account demo ni bawah ni. Mana-mana tak kisah. Okay. So kalau kata korang just nak belajar dulu untuk cari cara nak trade, boleh buat account demo ni. Then kalau kata korang nak register and nak trade terus tekan account buka account live ni. Alright. So bila dah buka ni mata wang ni, kita macam biasalah pilih USD. Leverage ni kalau aku akan bagi letak maksimum lah, sebab aku main lot-lot yang agak besar. So pakailah lot 1 nisbah 3000. Kalau korang nak jaga, paling-paling pun pakailah 1 nisbah 1000 pun dah membadai. Bagi aku ambil 1 nisbah 3000 dah cukup okey lah. Lepas tu letaklah password. Okey. Letaklah password. Okey, letak password. Buka account. Lepas tu dia orang akan bagi paparan macam ni. Okay, so ni adalah MT4 ID. Yang ni ID. Yang ni password yang korang masukkan tadi. And ni dia punya server. Alright, so kalau kata korang first time menggunakan first time nak trade dengan Forex, so korang boleh pergi dekat bahagian bawah ni. So yang ni boleh boleh install dekat dalam komputer terus. Alright, so yang ni untuk dekat smartphone. Okay. Lepas dah settle semua ni, lepas dah register, dah install, and then terus buka Just Forex punya MT4, korang akan dapat paparan macam ni, and then masukkan korang punya trading account number dekat sini. So yang ni letak password. So sekejap aku ulang balik semula. So atas ni tekan file, lepas tu login to trade account, lepas tu paste je, dah copy sini, paste, lepas tu masukkan password yang korang masukkan tadi. And then pilih ni Forex. Copy, just paste it. Alright. So login. Okay, settle. Orang dah login dah ni. Okay, dah login dah ni. Dah login dah tu. Incoming mail. So kalau kata paparan dekat atas ni tak ada, korang just tekan tepi ni, tepi sekali, right click. Lepas tu turn on kan semua ni. Yang ni standard, chart, line study, time frame dengan ni semua ni. Follow je macam ni, okay. So lepas tu korang pergi ikut template aku ni. Okay, template aku ni sangat-sangat nice Yang ni korang diperlukan lah siapa-siapa yang trade dekat PC. Okay, so korang just copy je apa yang aku buat ni, sebab bagi aku ni dah cukup menarik Yang ni dah cukup menarik and then simple bagi aku. Okay. Lepas tu yang zigzag ni korang kena masukkan. Just pergi dekat atas ni, navigator, tekan. Lepas tu pergi dekat bahagian zigzag ni, pergi dekat bahagian zigzag ni and then just masukkan je dekat dalam ni. Dan follow lah yang ni, 1253. Lepas tu rate. Alright. So lepas tu tekan OK. So dia akan jadi macam ni, okay. Yang selebihnya aku akan explain lah cara nak trade tu kejap lagi kat dalam video lain lagi satu. Alright, so kita tengok kita kena explain pasal apa lagi. Alright, so cara dekat MT4 dekat handphone ni nanti kejap lagi aku akan buat separated ataupun aku akan combine lah video sebelah ni kejap lagi untuk yang MT4 dekat handphone. Just simple je ni, okay. So cara nak buy and sell and then sell limit, buy stop, sell stop. So sebelum korang nak buy sell apa semua, so korang kena deposit. Alright, so cara korang nak deposit, just pergi dekat account yang ni, account. Lepas tu yang ni korang just tekan je dekat bahagian deposit. So ni account korang yang tadi korang register lah. Yang ni aku punya. So tekan je dekat bahagian deposit, and then dia akan bagi paparan macam ni. Alright, so paparan yang macam ni dekat bahagian atas ni adalah akaun korang lah. Dekat bahagian atas ni adalah akaun korang. So pilih yang betul-betul yang mana korang nak deposit. Lepas tu kalau korang nak deposit, make sure korang pakai dua ni saja, bank tempatan Malaysia Help to Pay ataupun bank tempatan di Malaysia. Dua ni saja, sebab yang ni dua-dua ni online banking. Korang deposit akan masuk instant terus dekat dalam akaun korang. Okay, sangat-sangat cepat. Lepas tu pilihlah bank apa semua. Lepas tu masukkan account bank, and then berapa korang nak deposit.
Lepas tu pilihlah bonus yang korang nak dapat berapa banyak. Okay. So bonus dekat Just Forex ni memang banyak gila lah. Memang banyak gila. Okay. Boleh dapat sampai 120%. Lepas korang deposit 120%, ni untuk first time je. Contoh korang deposit $100, lepas tu dah guna yang 120% ni. So untuk next deposit yang 120% ni dah tak ada. So dah ada 100% dengan 50% pula. So untuk first time, aku rasa lagi better kalau korang deposit besar terus lah. Okay. Kalau nak depo kecil, ambil lah claim 50 dulu ke, ataupun tak payah dulu. Sungguh korang dah pro trade apa semua, baru korang depo besar-besar. Lepas tu masukkan dekat bonus yang besar-besar macam ni. Okay, lepas tu tekanlah terms dia. Terms ni korang kena baca juga memang panjang. Terms dia agak panjang lah juga, tapi kalau korang nak baca, bacalah. Okay, memang panjang, kena baca. Okay, so aku tak nak explain lagi bab ni. So ni dah settle semua. Lepas tu lepas korang dah deposit ni, okay, lepas korang dah deposit, masuk dekat dalam korang punya MT4 and then terus boleh trade lah macam biasa. Okay, so sebelum tu aku nak explain dekat atas ni. So in case kalau korang tak ada paparan tepi ni, korang just tekan je ni, one click trading, and then dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, lepas tu okay, kanan ni adalah harga semasa untuk CHF. Alright. So dekat sini ada bahagian time frame. So 1 minit, 5 minit, 15 minit. So each candle, kalau setiap kali korang klik ni, macam tu monthly ya, each candle ni mewakili monthly punya candle. So satu candle untuk 1 bulan. So kalau weekly, satu candle untuk 1 minggu. Samalah untuk yang lain sekali. Alright, so tapi untuk aku punya cara aku trade, aku akan menggunakan mostly H1 dan ke atas lah. Mostly, kecuali scalping lah. Okay. Tetapi tak apa, nanti aku akan explain ke korang nanti. Alright, lepas tu korang perlukan setting Fibonacci yang macam ni. Alright, setting Fibonacci macam ni. Okay, aku buat korang dulu. So ni korang boleh follow ni korang boleh follow. Tak ada masalah pun ni. Cuma janganlah share kat orang. Aku cakap kita dah belajar ni. Kalau kita nak belajar ni, jangan cuci ilmu. Okay. So settle bab cara nak pindah settle. So cara nak buy dengan sell. Buy dengan sell ni senang je. Okay. Atas kanan ni yang nampak ni. Kat atas kanan ni ada new order kan. So new order ni letaklah. Kalau korang deposit $100, masukkanlah 0.01. Lepas tu tekan sell ataupun buy. And then cara-cara korang nak set stop loss, contoh harga semasa sekarang 921090. Okay, contohlah korang dah entry sell. Okay, kita sell satu. Nak letak stop loss kan. Contoh kalau kita agak market ni naik atas. Kalau dia naik atas, kita punya setup ni dah tak valid. Contoh kita bagi contoh. So just tarik je ni, letak dekat atas. Okay, bila korang dah entry, tarik je ni, letak dekat atas. So kalau korang dah tarik macam ni, so inilah stop loss korang. Stop loss ni boleh alih-alih lagi. So in case price naik sampai atas, korang akan kena stop loss lah. And then korang kena, itulah, kat sini korang boleh nampak, kalau harga pergi kat korang punya stop loss, korang akan rugi lebih kurang dalam RM3.50. RM3.50 pula, $3.50. Alright, so kalau korang nak target TP, targetlah kat mana yang korang target. Okay, untuk yang target TP, cara nak letak SL yang tepat dekat mana, nanti aku akan explain untuk next video. Video nanti. Okay, so yang ni aku just nak bagi basic pasal MT4 je. Alright, so dekat sini juga ada paparan lain. Okay, ada paparan menggunakan horizontal line, ada untuk trend line, ada yang ni tak payah ni aku tak guna. So ni kalau korang nak buang-buang, so mostly ni aku guna. Lepas tu aku guna Fibonacci. Alright. Lepas tu yang lain-lain ni tak ada. Tapi mostly aku akan guna ni lah. Setiap dia dikatakan multi time frame aku akan guna. Okay. Tapi sebelum tu aku nak bagi function untuk sell limit dengan buy limit. And then lepas tu aku bagi function sell stop dengan buy stop. Okay, untuk
sell stop dengan buy stop aku akan explain terus. Okay, so sebelum aku nak cerita lebih lanjut, just aku nak inform kat korang, kalau korang tekan mouse korang kat tengah-tengah ataupun korang tekan ni, so bila korang tarik daripada sini ke sini, dia akan bagi korang nampak tak ada nombor 81126 dengan 152.528. Alright, so aku nak bagi tahu dekat sini. So aku nak bagi tahu kat sini, yang kita perlu tengok dekat sini sekarang hanyalah yang dekat bahagian tengah-tengah ni saja. Yang 519, 474, 372, 356. Alright, so aku nak bagi tahu kat sini, kalau kata dia tulis dalam 300, okay, dalam 300, so itu bersamaan dengan 300 point. Okay, 300 point. So 300 point bersamaan dengan 30 pip sahaja. Alright. So contoh kalau kata 1000, kalau kata 1000 point, so jarak dia adalah lebih kurang dalam 100 pips saja. Okay, so korang just buang nombor belakang, dapatlah jawapan untuk pips. Kita masuk dengan sell limit pula. Contohlah korang sebenarnya nak nampak sekarang ni ada setup sell. Contoh kita bagi contoh. So korang expect harga akan turun ke bawah. Katalah harga akan turun ke bawah. Tapi korang tak nak sell sekarang, sebab kalau korang sell sekarang, korang punya stop loss dekat area sini. Katalah dekat area sini Let's say dekat area sini. So korang akan menanggung stop loss lebih kurang dalam 40 pip. Jadinya korang nak harga ni dekat area sini. Katalah korang nak harga ni dekat area sini. So takkanlah korang nak hadap handphone lama-lama, korang punya sila lama kan. So korang just letak je order sell limit kat sini. Okay. So bila mana price datang dekat sini and then turun, korang akan profit. So kalau price sampai sini and then sell limit ni trigger, so dia akan jadi sell 0.01. So naik atas korang akan rugi. Alright, so simple ni. Turun bawah untung. Untuk sell limit, bila dia trigger turun bawah, kita akan profit. Bila naik atas kita akan rugi. Alright. So untuk buy limit pula terbalikkan je. So contohlah korang nak buy, ambil pen lain lah. Contohlah korang nak buy tapi bukan harga yang sekarang. Contohlah korang nak buy kat sini. Alright, so just letak je buy limit order pula. Okay. So then katalah stop loss korang kat sini. So kalau kata korang instant buy sekarang, so korang akan menanggung rugi untuk stop loss dalam 65 pip. So kalau korang buy limit kat sini tapi kena stop loss, so korang punya stop loss lebih kurang dalam 37 pip. Ataupun 33 atau dalam 33 pip sahaja. So gunaan buy limit sell limit ni sangat bagus sebab dia mengurangkan korang punya risiko dalam trading lah. Alright, so kita proceed. Okay, cara letak stop loss and take profit. Cara letak stop loss, contoh korang dah letak order. So macam tadilah, contohlah korang dah letak order kan. Lepas tu korang nak letak stop loss dekat atas ni, contohlah. Korang nak letak stop loss dekat atas ni. Setelah dekat atas ni. Setelah kat sini korang rasa ini adalah resistance yang kuat. Okay. So korang sell sekarang. Lepas tu korang letaklah SL kat atas ni. So just type je dekat nombor tepi ni. Nampak ni tepi ni 153 840 kat dekat 153 8153 153 900 lah senang. 153 900. Right. So terus tekan so dah set stop loss. So set pula korang punya TP kat mana. Contohlah korang punya TP kat bawah ni. Right sini. So kita ambil kat sini lebih kurang dalam 151 500. 151 500. Alright, so macam ni lah paparan dia. Sebenarnya kalau korang instant, korang boleh je instant macam biasa. Tak perlu nak key in, just lepas instant kan. So So okay, contohlah korang instant kat sini. Instant buy. Just tarik je cakap tadi. Just tarik je ni. And then tarik. Just tarik je stop loss dekat bawah. And TP kat atas sebab kita buy kan. So kalau kata kita sell, kalau kata kita sell, stop loss mestilah kat atas and then TP mestilah dekat bawah. Alright, so simple. Stop loss dengan TP.
So penting ke stop loss dengan TP ni? Penting. Tapi kejap lagi aku akan explain kat mana nak letak TP dengan stop loss ni. Sebab TP dengan stop loss ni kena letak tempat-tempat yang betul, sebab takut korang akan termakan dengan market, so korang tak ada dapat profit dalam trading nanti. Sebab ramai yang fail bila letak stop loss dengan take profit ni. So nanti aku akan info kejap lagi untuk next video nantilah. So sebab mostly ya ramai orang dah berjaya trade kan, contoh dah dapat setup cantik, jadi dia tak reti macam mana nak letak TP, letak SL. Bukan tak reti nak letak, cuma tak reti nak letak dekat mana. Dekat area-area tertentu. Okay. So cara setting terbaik, okey, cara setting terbaik macam tadi aku cakap, letak ni je. Just letak ni je. Apa tu? Horizon setting aku bagi tadi ni. Ni and then masukkan zigzag ni kat dalam ni. Just drag. Lepas tu letak ni detail ni. Itu saja. Sebab kita akan guna ni kejap lagi. And then lagi satu Fibonacci setting macam ni lah. Ni Fibonacci setting macam ni. Okay. Korang stop pause lah video ni. Okay. Alright, itu saja untuk video kali ni. So kita sambung untuk next video nanti. Alright, assalamualaikum.